Cuba korang bayangkan, kulit tangan korang, kulit muka korang ataupun tulang-tulang yang ada dekat badan korang sekarang ni dijadikan perabot dan peralatan-peralatan dalam rumah korang. Sofa dekat rumah korang diperbuat daripada kulit korang. Kerusi yang ada dekat meja makan korang tu diperbuat daripada kulit korang. Memang korang rasa macam benda ni nonsense, benda ni macam mengarut, tapi itulah yang terjadi dan itulah yang berlaku kepada seorang manusia yang bernama Ed Gein. Okay guys, sebelum aku mulakan kisah yang penuh dengan tanda tanya ni, aku harap korang tak lupa untuk tekan button subscribe dan notification dekat bawah. Jom kita terjah kisah Ed Gein ni. Ed Gein ni dilahirkan pada 27 Ogos 1906. Maksudnya Ed Gein ni dia daripada manusia-manusia yang 100 tahun lebih awal daripada kita lah. Dan dia lahir di La Crosse County di Wisconsin, Amerika. Dan sedikit introduction tentang Ed Gein ni. Masa dia kecil, hidup Ed Gein ni dia terkongkong daripada mak dan juga ayah dia. Dia tak boleh keluar rumah dan dia hanya boleh bermain dekat sekolah sebab dia bersekolah. Jadi dia hanya boleh bermain dekat kawasan sekolah. Dan kalau dia dekat rumah, dia hanyalah bermain dengan abang dia iaitu Henry. Henry ni lah yang akan menjadi kawan dia dan Henry ni lah yang akan menjadi abang dia. Maksudnya dia memang terperap dekat dalam rumah sahaja dan dia tidak dibenarkan sama sekali untuk bermain di luar rumah. Semua benda ni terjadi sebab mak dia terlalu overprotective. Sampaikan Ed Gein dengan abang dia ni nak duduk dekat luar rumah pun tak boleh. Maksudnya nak pijak untuk keluar daripada rumah tu, macam contoh nak pergi ke kedai ke, benda macam tu pun tak boleh guys. Benda tu terjadi bukan sekejap guys, berpuluh tahun. Kalau korang tanya aku berapa lama aku sanggup duduk dalam studio ni, aku boleh cakap aku rasa paling limit aku boleh pergi pun untuk duduk dalam studio ni maybe dalam 2 minggu. Dan itu pun bagi aku belum tentu aku akan duduk je dekat dalam studio ni tanpa buat apa-apa. So guys, selepas berpuluh tahun dia berdua ni dikongkong, ayah Ed Gein ni meninggal pada tahun 1940. Jadi disebabkan kematian ayah dia ni, mak Ed Gein ni membebaskan Ed Gein dengan abang dia dengan alasan untuk bekerja, untuk menampung kehidupan mereka masa tu. Nampak tak betapa selfishnya mak dia ni kan. Dan disebabkan education Ed Gein dan juga abangnya si Henry ni tak beberapa baik, jadi mereka berdua dapatlah sebuah pekerjaan iaitu menjadi tukang kayu di kawasan dekat-dekat dengan rumah dia je masa tu. Selepas 4 tahun mereka bekerja, terjadi satu kejadian lah, iaitu kilang dekat tempat dia kerja tu terbakar. Tapi masa tu diorang berdua ni melarikan diri. Diorang tak pernah alami dan dapat situasi yang cuak macam tu. Jadi diorang tak tahu nak buat apa dan diorang melarikan diri ke arah hutan yang berdekatan dengan tempat dia masa tu. Dia nak balik dekat rumah, takut dipersalahkan, takut ada masalah yang lain. Dan bila diorang ni melarikan diri dalam hutan, berpecahlah diorang ni masa perjalanan diorang nak masuk ke dalam hutan. Maksudnya abang dia ke sini, adik dia pula ke sini. Dalam beberapa hari lepas tu Ed Gein ni pulang ke rumah, tapi abangnya tak pulang-pulang. Ed Gein pun macam bagi tahulah dekat mak dia apa yang jadi. Dan finally mak dia call anggota-anggota polis dan juga minta pertolongan daripada pihak-pihak yang tertentu untuk carikan abang dia ni. Masa polis cari abang dia ni, polis terjumpa mayat abang dia dekat dalam hutan tu. Tapi apa yang peliknya, banyak luka yang aneh-aneh dekat badan si Henry ni. Tapi penyiasat dan juga polis kat situ mengatakan mungkin sebab haiwan yang ganas-ganas yang ada dekat dalam hutan tu membaham mayat abang Ed Gein ni. Jadi macam tu. Dan diorang mengesahkan yang abang Ed Gein ni mati disebabkan serangan jantung. Tak lama lepas tu, pada tahun 1945, setahun lepas kematian Henry abangnya si Ed Gein ni, mak dia pula meninggal sebab terkena 2 kali stroke. 2 kali stroke. Jadi Ed Gein ni macam tak boleh nak terima apa yang terjadi dekat diri dia. Lepas tu dia depressed, dia stress. Lepas tu dia kembali kepada rutin yang pernah dia buat masa dia kecil dulu. Dia duduk dalam rumah. Lamanya dia duduk dalam rumah tu boleh dikatakan dekat 12 tahun. Dan kalau dia pergi keluar pun mungkin dia akan keluar untuk pergi kerja dan untuk beli makanan saja. Sampaikan jiran-jiran Ed Gein ni merasakan yang Ed Gein dah tak ada kat dalam rumah tu, sedangkan Ed Gein masih lagi ada dalam rumah tu. Dan jiran-jiran dia mengatakan yang susah lah nak nampak si Ed Gein ni keluar daripada rumah.
selama 12 tahun. Lepas tu masuk pada 16 November 1957, ada satu kejadian di sebuah kedai yang bertempat di bandar Plainfield. Secara tiba-tiba owner kedai yang bernama Bernice Warden menghilangkan diri. Disebabkan kejadian tu, anak Bernice Warden ni pelik kenapa ayah dia tak balik-balik, sedangkan anak dia dah nampak kedai ayah dia ni dah tutup. Anak dia pun pergilah ke kedai ayah dia. Dia panggil ayah dia daripada luar tapi tak dijawab. Lepas anak dia dapat masuk ke dalam kedai tu, anak dia nampak ada percikan darah dekat lantai. Lepas tu anak Bernice Warden ni terus lapor pada pihak polis lah kan. Dan pihak polis pun ambil siasatan dan dia tanya dekat anak Bernice Warden ni, dan dia tanya orang-orang yang berdekatan yang ada dekat kedai Bernice Warden masa tu. Lepas tu adalah beberapa saksi daripada siasatan pihak polis ni tadi ada memberitahu yang dia ternampak ejen ni tadi ada singgah dekat kedai Bernice Warden ni. Lepas pihak polis ni menyiasat kes yang ada tu daripada kertas-kertas siasatan, lepas tu polis dan bahagian-bahagian penyiasat yang lain pun keluarkan waran tangkap untuk ejen untuk siasatan lebih lanjut. Lepas tu guys, ejen ni pun ditangkap lah kan. Dan polis dengan penyiasat yang lain ni dia pergi ke rumah ejen ni, dan dia pergi juga ke tempat kerja ejen ni tadi, dan mereka jumpa tubuh Bernice Warden ni tadi ada dekat gudang di mana tempat dia kerja ni tadi, dengan kondisi Bernice Warden tu kepalanya sudah dipenggal. Lepas tu polis ni soal lah ejen ni kan pasal mayat Bernice Warden ni tadi. Ejen pun dah tak tahu nak cakap apa. Mungkin disebabkan bukti dah sangat-sangat kukuh, jadi dia terpaksa mengaku atas perbuatan yang dia buat tadi. Dan dia bagi tahu macam mana cara dia bunuh Bernice Warden ni tadi. Ejen ni cakap dia bunuh dengan cara dia tembak dulu Bernice ni dengan senapang, dan dia penggal kepala si Bernice ni lepas dia tembak si Bernice ni. Dan dia bagi tahu lagi guys, dia buat benda tu dengan sengaja. Gila tak gila guys? Selepas ejen buat pengakuan tu, penyiasat-penyiasat ni terus pergi geledah lah dekat rumah ejen ni kan. Dan part ni guys, serius, korang memang tak percaya. Aku pun masa mula selidik kisah ni, aku serius lah, macam ni kau boleh buat? Tergamak kau sebagai seorang manusia buat semua benda ni. Yang pertama guys, korang bayangkan kerusi dekat meja makan macam dekat rumah korang tu kan. Okay, meja makan tu, kerusi dia tu dia buat daripada kulit manusia. Maksudnya ejen ni gunakan kulit manusia jadikan kerusi meja makan. Korang cuba bayangkan kalau korang duduk dekat tempat ejen ni, tergamak ke korang nak duduk atas kerusi yang disalut daripada kulit manusia? Masa mula-mula aku selidik kisah dia ni kan, aku tak tahu nak cakap apa. Dia macam, senang cakap, otak dia ni memang tak cemerlang lah guys. Yang kedua guys, dia gunakan kulit manusia untuk jadikan tong sampah dekat rumah dia. Korang bayangkan, dia ambil tulang-tulang manusia, okay, tulang manusia, dia jadikan rangka untuk bina tong sampah tu. Lepas tu dia salutkan dengan kulit manusia, dan terhasillah satu tong sampah daripada kulit manusia dan tulang manusia. Tapi kulit yang daripada bahagian mana tu aku tak sure lah kan. Dan yang paling aku geli guys, korang tahu tak, tengkorak, okay, kepala kita ni ada tengkorak kan. Dia potong tengkorak dekat kepala tu dan dia buat jadikan mangkuk untuk letak makanan. Dan ada banyak lagi lah beberapa benda lain yang dia buat daripada kulit manusia. Sebagai contoh, aku bagi tahu dekat korang, seluar dia buat daripada kulit kaki manusia. Masker yang macam kita pakai sekarang ni pun daripada kulit manusia. Dan yang paling seramnya guys, korang tahu tak, lampu punya penutup, okay, yang macam dalam gambar ni, dia buat dengan kulit muka manusia. Dan daripada apa yang aku selidik, ada yang katakan masih nampak bentuk muka orang dekat penutup lampu tu guys. Dan memang banyak lagi lah benda-benda yang lain yang ejen ni buat daripada kulit manusia. Lepas habis diperiksa dan diselidik ni, ejen pun ditanya lagi mana dia dapat banyak-banyak kulit-kulit manusia ni. Ejen bagi tahu semua tu bukannya hasil daripada dia membunuh sahaja. Maksudnya pada tahun 1947 hinggalah 1952, ejen ni dia dah pernah menggali lebih daripada 40 kubur manusia untuk mengambil kulit-kulit daripada mayat-mayat tu. Maksudnya lepas 2 tahun mak dia ni meninggal, dia dah mula buat kerja-kerja ni. Mungkin disebabkan dia depressed, dia jadi psycho dan dia jadi gila macam tu kan. Bila ejen ni dibawa ke mahkamah, hakim
tak menjatuhkan hukuman penjara ataupun hukuman bunuh pada ejen ni, sebab ejen ni dikategorikan ada masalah mental illness. Jadi pihak pengadilan memutuskan untuk hantar ejen ni ke pusat pemulihan sahaja buat masa tu. Dan masuk pada tahun 1968, masa ni ejen dah boleh berfikir waras sikit lah, mungkin dia dah okey sikit. Dan sekali lagi ejen dihadapkan ke mahkamah, tapi mahkamah tak buka kes dia yang dia pergi ambil mayat tu apa semua, tak ada. Dia just buka kes untuk Bernice Worden saja. Maksudnya kes yang lain tadi ni diiktirafkan atas dasar mental illness atau dikategorikan dia dalam keadaan tak waras dan sakit otak. Lepas tu hakim jatuhkan hukuman penjara pada ejen ni. Dan masa dia dipenjarakan, ejen ni masih lagi perlu berulang-alik ke treatment center atau pusat rawatan terapi otak macam tu lah lebih kurang. Dan ejen meninggal pada umurnya 77 tahun pada 26 Julai 1984. Dia tak mati dekat penjara, tapi dia mati di treatment center atas sebab sesak nafas secara mengejut. Aku tak boleh nak fikir guys, macam mana proses dia nak bentukkan kulit tu, nak siat-siat kulit tu. Aku kalau tiba-tiba nampak jari orang putus ke, kulit orang tersiat sikit ke, itu pun dah rasa menakutkan. Ini kan dia pergi buat jadi perabot. Nak berkarya tu bagus, ya, tapi agak-agak lah. Itulah orang cakap, bila iman sudah tiada, hati yang terang boleh menjadi hitam. Tiba. Jadi apa pandangan korang tentang kisah ejen ni? Korang boleh komen dekat bawah dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk video-video yang lebih menarik di masa yang akan datang. Macam biasa guys, nama aku Rizky. Jumpa lagi and stay smart.